Okey, kejap. Okey, kita akan bermula dengan izhar halqi. Kadang-kadang, ni tuan-puan, kadang-kadang ada orang dia tak pernah belajar tajwid, tapi dia belajar cara bacaan dulu. Contohnya macam nun mati bertemu ni bunyi macam mana kan? Nun mati bertemu ni bunyi macam mana? Ada orang dia tak belajar tajwid, dia mulakan dengan kenal dulu. Ada juga orang yang belajar tajwid dulu. Contohnya macam dia belajar izhar dulu. Lepas tu dia belajar ifa. So macam-macam jenis orang lah bila nak belajar tajwid ni. So dengan saya akan kongsikan step by step. Cara yang mudah lah untuk tuan-puan faham. Cuma kena ingat lah. Okay, saya cuma bantu sikit lah. Nanti usaha tu atas akak-akak dan abang-abang sendiri. Okay, so first kali bila buka Quran kan, buka Quran, lepas tu ada nun mati tuan-tuan dan puan-puan. Nun mati kan, nun mati punya banyak. Tapi dia jumpa dengan apa? Dia jumpa dengan hamzah, dia jumpa dengan ha, dia jumpa dengan ain, dia jumpa dengan ha, dia jumpa dengan ghain, dia jumpa dengan kha. So ada berapa huruf dekat sini? Kak Fatin? Mana tahu dekat saya nombor lain, dekat akak nampak lain. Berapa? Okey, saja je nak Soalan dah pun Ustaz? soalan dia ada berapa huruf dekat situ? Nun tu bertemu dengan berapa huruf untuk hukum pertama ni? 6. Okey, 6. Okey, seterusnya yang pertama nun bertemu hamzah, nun bertemu ha, nun bertemu ain, nun bertemu ha, nun bertemu ghain, nun bertemu kha. Akak-akak abang semua kena ingat bahawa huruf-huruf yang kita nampak sekarang ni adalah keluarnya melalui kerongkong. Hamzah dekat kerongkong, ha dekat kerongkong, ain dekat kerongkong, ha dekat kerongkong, ghain dekat kerongkong, kha dekat kerongkong. Sebab tu nama dia halqi. Halqi ni halkum. Halkum kan kerongkong kan, bukan leher. Leher ni dalam leher tu. So dia dipanggil izhar halqi, tuan-puan. Halqi tu sebab kerongkong tu. Dalam 55 hukum yang kita belajar ni kan, dalam 55 hukum yang kita belajar ni, ini satu-satunya hukum yang semua huruf dia di tempat yang sama, keluar tempat yang sama, iaitu dekat kerongkong. Okey. Sebab tu saya letak gambar kerongkong dekat sini. Dekat sini. Ni bukan gambar kerongkong ni gambar semua, tapi anak panah dia menunjuk kepada kerongkong. Yang biru ni tuan-puan. Biru ni kerongkong, semua keluar dekat kerongkong. Okey, jadi bila kita dah nampak nun bertemu ni semua, kita tak tahu nak buat apa kan? Kita tengok dulu tanda bacaan dia. Resam Usmani dah bantu kita. Kadang-kadang dekat Quran lain, Quran Indonesia ke apa ke kan, tak ada pun tanda macam ni. Tapi Resam Usmani tu bantu kita untuk kita mudah faham. Kejap ada yang baru nak masuk. Tak maaf. Okey. Kalau tak faham terus tanya. Saya takut ni melek. Nanti tak faham. Okey, rugi. Okey, so tanda-tanda ni, kenapa tanda-tanda ni? Sebab resam penulisan Al-Quran ni dah bantu kita untuk kita kenal macam mana izhar. Okey, kalau hukum nun mati bertemu dengan huruf-huruf tadi tu, akan ada tanwin selari. Tahu tanwin selari? Nampak ni semua selari. Mungkin tak jelas sikit kat sini. Boleh tengok nota selari dekat sini. Cuma dekat tanwin ni, tanwin yang baris depan, dia bukan selari, dia panggil 69. Dia panggil 69 tuan-puan. Mengenai dengan 69 ni saya akan share dalam grup WhatsApp. 69 ni special sikit. Okey, so tanwin selari, mesti ada tanwin selari. Pernah jumpa tak tanwin tak selari? Mesti pernah. So tak ada kaitan dengan ni. Okey, yang kedua, mesti ada nun mati yang bertanda sukun. Ada tak nun mati yang tak bertanda sukun? Ada. Tapi bukan dekat sini, hukum lain. So bila ada, ni tengok tuan-puan, bila ada dua sebab ni, punca kejadian dengan tanda bacaan ni, confirm tuan-puan kena tengok cara bacaan dia kat sini. Kena baca dengan apa? Kena baca dengan jelas. Apa yang jelas? N tu. Ni N ni yang saya letak gambar N ni, tuan-puan kena bunyi nun betul-betul. Nun tu nun apa? Nun mati. Ataupun tanwin tu kena bunyi. Okey, kenapa tanwin? Sebab tanwin kan kalau kita baca kan ada ban, ada bin, kan ada bun kan? Tan tin tun sen sin sun jen jin jun. Kenapa kait dengan tanwin? Sebab tanwin kan berakhir dengan bunyi n, kan. Sebab tu berkaitnya nun mati dengan tanwin. Sebab ada orang tanya kenapa tanwin? Kenapa mesti ada tanwin? Sebab tanwin sama bunyi dengan nun kat ujung dia tu. Nun mati lah, bukan nun berbaris. Okey. So bacaan dia jelas, yang mana yang jelas? Yang ni. Yang ni nun ni bunyi n betul-betul. Okey, tu contoh dia dekat sini tuan-puan. Dia tak payah ubah tuan-puan. Hukum ni paling senang, tuan-puan duduk relax, baca apa yang tuan-puan nampak je, baca biasa nampak macam tu je. Tak payah nak ubah-ubah, tak payah dengung-dengung, baca macam ni je. Man utiya wanhar man khaffat. Kalau tanwin selari, nampak tanwin selari ni? Dia tanwin selari ni baca biasa je. Ingat selari. Okey. Ghasiqin idza. Yang ni pula ingat 69. Tanwin selari pasangan dia dengan 69. Saya tahu ramai yang keliru. Kenapa tanwin selari tu mesti dengan 69? Kenapa tak 99? Betul tak? Ada tak kat sini keliru?
Ada kan? Saya dengar tu bisikan hati tu. Sebab saya pun keliru tak dulu bila nak belajar ni kan. Okey, jadi ada sebab kenapa 69, bukan 99 So kita kena ingat tanwin selari berkait dengan 69, bukan 99 Okey. So dekat sini baca pun mun, bukan mum ke salamun hiya dharratin khairan. Okey. Kalau boleh saya nak expresskan dekat penerangan ni lah. Saya nak fokus dekat bacaan masing-masing nanti insya-Allah. Okey, selesai izhar halqi sekejap je. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ke tak faham kena ulang dah. Okey, so izhar halqi kesimpulan dia tuan-puan. Okey, saya buka soalan dulu. Ada soalan tak? Okey, 15 saat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 semua faham alhamdulillah. Okey. So sekarang ni kesimpulan dia tuan-puan. Kadang-kadang macam mana kita nak kenal hukum izhar tu? Macam mana kita nak buka Quran nak kenal hukum izhar tu? Sedangkan nun mati punya banyak kan? Tanwin pun banyak. Okey tuan-puan. Tuan-puan ikut tips ni. Fokus pada tanda bacaan saja. Bermakna kalau nun mati bertanda sukun dan tanwin selari 69 ni confirm izhar. Takkan ada idgham, takkan ada ikhfa, takkan ada iqlab. Memang izhar. Okey, nak hafal huruf ni boleh ke? Boleh. Tapi kalau macam nak buat pilihan di antara tanda dengan huruf, baik pilih tanda. Baik pilih tanda tuan-puan. Pilih tanda. Kalau huruf nanti, tuan-puan, kalau tuan-puan hafal ni, kena hafal lagi huruf-huruf lain pening. Ini untuk basic je lah. Tapi kalau siapa yang nak hafal tu, terpulang saya tak salahkan. Okey je. Ini saya nak share tips mudah nak kenal bila buka Quran mana izhar. Tengok tanda je. Okey, faham? Tengok tanda nun mati tu ada tanda ataupun tanwin tu selari. Okey. Okey, itu je lah. Okey. Okay, saya harap saya bagi 1 minit untuk hadam dulu sebab sekarang saya bagi terus pula masuk hukum baru kan. Dia jadi bercampur-campur. So tuan-puan, ada apa-apa soalan ke? 1 minit. Okey, soalan yang baik. Okey, dalam Al-Quran alif tak berbunyi, jadi alif tak terlibat pun dengan pertemuan nun mati ni. Nun mati bertemu alif tak ada. Nun mati bertemu hamzah ada. Alif ni mana ada bunyi? Yang bunyi a i u tu adalah hamzah, bukan alif. Alif ni yang panjang je. Contohnya bajada, tu panjang lah sebab alif. So kalau yang bunyi a tu hamzah. Hamzah dari atas, hamzah dari bawah, hamzah dari depan. Tu saja. Alif tak ada. Alif dia punya rongga dia lain. Rongga dia bukan halkum Rongga alif lain. Ni tempat keluar huruf alif lain. Dia dekat ni rongga mulut. Okey, tak apalah, itu tak apa. Ingat je makhraj kerongkong. Ni tempat keluar huruf izhar halqi. Okey, kita pergi kepada saya terus tak ada masalah sebab dia senang. Saya akan pergi ke step kedua, level 2. Dia tak ada susah sangat. Dia masih lagi terkawal, tuan-puan. Kalau tak terkawal, tuan-puan boleh bagi tahu saya terus. Okey. Pergi ke page 2 untuk hari ni, iaitu iqlab. Apa tu iqlab? Iqlab tu apa? Okey. First kali iqlab tu tukar, kan? Tak apalah, ini pasal pelajaran tajwid hari ni. Iqlab tu tukar, kan? Tukar apa? Sabar Ustaz, baru kita nak pecah, kita nak terangkan. Okey, kalau kakak, abang, tuan-tuan, puan jumpa nun mati bertemu, nun mati ni dah jumpa dah tadi kan? So kalau nun mati tu bertanda sukun, confirm tadi izhar kan? Sekarang ni nun mati ni tak tahu tanda apa lagi, tapi jumpa dengan ba. Bila jumpa dengan ba, dalam resam Usmani kan, Quran yang kita baca tu, ini bukan Quran Indonesia tuan-puan. Nanti tuan-puan rujuk Quran Indonesia jadi terbalik pula hukum yang penerangan yang saya share kat tuan-puan. Okey, so untuk resam Usmani, dia akan bantu kita dengan meletakkan mim kecil dekat atas nun, mim kecil dekat tanwin. Okey, tuan-puan tengok Tanwin yang baris atas ni satu baris lagi dia tukar dengan mim, betul? Okey, lepas tu baris depan pun sama. Satu baris depan, satu baris lagi dia tukar dengan mim. Baris bawah ni pun satu baris lagi dia tukar dengan mim. So, senang ke tak? Senang sangat-sangat sebab resam dah bantu kita untuk kita baca dengan, maksudnya kita dah ada bantuan daripada tulisan dalam Al-Quran tu tuan-puan. Sekarang ni saya nak tanyalah tuan-puan. Sekarang ni teknik nak kenal iqlab ni kan? Kita nak tengok nun bertemu ba ke, kita nak tengok nun tu bertanda mim atau mim tanwin ada mim. Mana satu yang Cikgu Amran pilih? Cikgu Amran, apa yang cikgu pilih? Cikgu nak pilih apa kalau Yang tanda mim. Tanda mim. Kita tengok undian. Puan Hanifah nak pilih apa? Okey, Puan Kartina nak pilih apa? Nak pilih pula. Nak pilih apa Puan Kartina? Puan Hanifah tu. Ada mim. Kecil kali? Ya, nun bertanda mim. Okey, terima kasih semua. Okey, saya nampak jawapan majoriti tu. So, bagi saya mana-mana pun tak apa, tapi prefer tengok tanda je.
Dah ada tanda tu, kita tengok tanda je tuan-puan. Tapi kalau nak hafal tak ada masalah kan. Kan? Confirm lah nun mati tu ada satu je huruf, iaitu nun mati yang bertanda mim tu confirm ada ba sahaja tuan-puan Okey, dekat sini cara bacaan dia bila ada nun dengan mim tu, tanwin dengan mim tu, apa kita kena buat? Tengok cara bacaan ni. Tadi tu kan steady jelas kan. Okey, dekat sini cara bacaan dia adalah bunyi nun ni kan sepatutnya macam makan. Saya selalu bagi makan kan. Lepas tu kena tukar kepada mim. So makan jadi apa? Makam. Tukar. Makam. Lepas tu bila dah kita tukar, kita kena buat apa? Dengung. So kalau dengung bunyi macam mana? Makan. Macam tu So bila kita dah dengung, kita buat teknik ketiga, renggangkan. Jangan rapat. Kalau rapat nanti hukum lain. So renggangkan macam ni. Makan B. B tu apa-apalah tuan-puan. Okey, senang ke? Senang je kan. 3 teknik. Yang pertama, tukar nun tu jadi M, jadi mim. Contohnya macam tadilah kan. Lepas tu baca dengung. Nombor 3, renggang bibir sikit. Nampak ni, saya ada letak gambar kertas. Tapi kertas ni hitam lah sebab background ni putih. So renggang bibir tu mestilah seperti memasukkan sehelai kertas dalam bibir ataupun sehelai rambut lah. Bukan sebuku-buku. Bukan seketul buku itu tebal sangat. Okey, jadi insya-Allah dekat sini tengok bacaan saya tuan-puan. Sekejap ada yang nak masuk lagi. Sekejap Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya ini contoh tengok teknik saya tadi, nombor 1 tadi, bila kita jumpa dengan mim kecil tu, kita kena buat apa tadi yang pertama? Tengok tu. Daripada an, asalnya an, tapi ada mim kecil, kita tukar jadi m. Jadi macam mana? Ambi. Dengung tak? Tak dengung lagi kan? Kejap ada lagi nak masuk. Raudah ni. Okey, seterusnya kita dah apa lagi? Kita dah tukar. Kita buat apa tadi? Nombor 2 buat apa? Puan Cikgu Maya. Nombor 2 buat apa? Bagi ingatlah, kita tanya-tanya sikit. Cikgu Maya, nombor 2 buat apa bila kita dah tukar? Cikgu Maya? Tak ada? Okey. Seterusnya, tak apalah, kita terus je lah. Okey, nombor 2, bila kita dah tukar, kita dengung. So, dengung tu macam ni. Cikgu Maya dah lambat sikit. Dia macam ni. Delay ke cikgu? Saya punya masalah macam saya punya setting ni, tak tahulah. Oh. Renggang ke bibir ke betul. Nombor 2 apa cikgu? Nombor 2, tukarkan jadi mim. Lepas tu renggang ke bibir. Okey, sebelum nak renggangkan kita buat apa? Itu nombor 3 renggang. Nombor 2. Nombor 2, dia baca dengung. Ya, betul. Okey. So, kita dah tukar dengung. Dengung berapa rakaat? Mesti 2. Lepas tu baru renggang. Kena buat satu-satu sebab latihan kan. Biuni. Macam tu lah cara dia. Senang ke susah? Saya rasa senang je lah. Sebab nak kenal dia senang. Nak baca pun senang kalau tahu teknik. Ni kadang kalau kita belajar macam secara random kan, kita belajar macam mana ni nak renggang tu macam mana. Tu pun tak tahu macam kena bunyi M. Macam mana bunyi M? So ni teknik dia. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 kena ikut lah teknik dia Contohlah saya bagi cara mudah Contohnya macam makan lah. Macam makan B, makan apa yang B Makan baby pula Makan burger. Makan burger Okey, makan burger, mula-mula makan burger. M tu tukar jadi M. Makan burger. Lepas tu dengung. Makan burger. Lepas tu renggang. Makan burger. Boleh tak buat step macam saya buat tadi? So maksudnya nombor 1 buat macam ni. Nombor 1 buat macam ni. Makan burger. Asal dia makan burger. Nombor 1 sorry minta maaf, ulang balik Asalnya makan burger. Nombor 1, tukar makan jadi makam burger. Nombor 2, makam burger tu dengung 2 rakaat. Makam burger. Nombor 3, renggangkan dekat makam tu. Makam burger. Okey, boleh tak saya nak minta seorang? Dia macam nak explain dekat orang lah. Saya tengok siapa insan yang terpilih. Puan Siti Noraini. Try Puan Siti Noraini. Random je. Boleh tak ulang balik cara penerangan saya tadi? Agak laju lah, tapi saya doakanlah moga dipermudahkan. Okey. Kak Siti Noraini ada? Tak ada? Okey. Kak Rosmawati lah. Ada. Oh, dia ni lambat sikit. Okey, Kak Siti Nur, cepat. Kak Siti Nur, sorry. Dah tekan ni. Dah okey lah? Okey. Dah okey lah? Okey, set. Okey, boleh try. Ni cara nak kenal. Okey. Kalau nak minta maaf, kalau nak guna ayat Quran dekat seperti dalam contoh pun boleh. Tak payah nak makan burger pun boleh juga. So, nun bertemu lari tadi, jangan datangkan sebarang dengung, hanya masukkan saja. So, kalau nun bertemu lam tadi, macam tu lah bunyi dia kan. Makan langsat. Kalau nun bertemu ra,
Bunyi dia contoh kalau ra rambutan pula. Makar, rambutan. Nak kena dengung tak macam ni? Makar, tak perlu. Lari ni jangan dengung. Tu je, senang je. Tengok lari dalam Quran, nun mati bertemu lari, kerja dia masuk je. Masuk jangan dengung. Tu je lah, habis. Settle. Okey. Saya kalau boleh saya nak share benda basic. Dia bukan basic sangatlah, benda-benda yang penting saja saya akan share. Dalam tajuk ni tuan-puan, nanti kan, bukan kat sini lah, kat luar nanti akan jumpa banyak lagi benda sebenarnya. Ada benda-benda tersembunyi. Saya bukan tak nak kongsi, tak boleh kongsi kat sini sebab masa tak mengizinkan. Macam hukum idgham ni tuan-puan, hukum idgham ni dia ada tambahan dia. Contohnya macam idgham kamil, idgham nakis, semua tu. Tapi kita sebagai saya anggap baru belajar lah, kita semua baru belajar semua kan. Tak perlu pun ingat semua nakis ke kamil tu kan. Cuma ingat apa yang saya buat, apa yang ada dalam nota je tuan-puan. Ingat cara bacaan tu paling penting untuk perbaiki bacaan Quran kita. Untuk detail-detail tu macam saya cakap tadi tak perlu pun lah. Kalau nak belajar tak ada masalah, sangat-sangat baik. Cuma untuk bacaan kita kena betulkan dulu bunyi-bunyi huruf tu. Tu yang sangat-sangat penting. Tapi nota kaki tu saya ada sediakan dalam hukum idgham. Dia ada idgham nakis dengan idgham kamil. Kamil tu idgham yang sempurna, nakis tu kurang sempurna. Ni tak apa, saya hold kejap Saya tak nak campur, nanti pening. So senang je, idgham bila gunah. Tengok tanda ke, tengok huruf Puan Zana? Tengok huruf Ustaz. Terbaik. Lari ke lara? Lari. Okey, senang je lah. Okay, Alhamdulillah So cara bacaan dia kita bagi akak-akak baca lah. Kejap, kita bagi Puan Cikgu Maya baca. Clear tak Cikgu Maya? Tulisan nampak macam kabur sikit. Ya. Yang pertama, baca nombor 1 dulu insya-Allah. Birrahmati. Okey, dengung tak cikgu? Tak payah. Okey, tak payah. Okey, seterusnya Puan Rosmawati nombor 2. Sekejap. Yubainil lana. Dengung tak? Tak ya. Okey, terbaik. Okey, Abang Rushdi nombor 3. Tawwabar rahima. Okey, terbaik. Okey, soalan saya dekat semua orang, siapa boleh jawab buka je mic. So kalau nampak tak man tu, nampak tak man tanwin tu, agak-agak dia hukum apa? Agak-agak dia hukum apa? Siapa tahu buka je mic insya-Allah. Kan rahiman tu yang Abang Rusdi baca tu, siapa nampak man tu hukum apa? Selepas dia huruf apa? Maksudnya selepas dia boleh jadi hukum apa? Bukan pasal man tu, bukan pasal mat asli, dia pasal yang kita belajar tadi kan. Daripada izhar ke, idgham ke, iklab ke, maknanya man tu kan ada tanwin, selepas dia agak huruf yang melibatkan hukum apa? Izhar haki. Betul. Sebab apa Kak Rosma? Dia selari. Betul. Selari tak akan jumpa huruf lain, akan jumpa huruf hakum je. Tak percaya? Cari tawwabar rahiman tu dalam Quran, confirm jumpa huruf hamzah lah, ha ke semua tu kan. Confirm baca jelas Sebab tu saya kata izhar tengok tanda je tuan-puan. Okey, nampak tak macam tawwabar rahimah tu, masa dia nak berjumpa dengan ra, tanwin tu tak selari kan. Okey. So seterusnya kita macam tak sempat sikit nak habiskan ni. Kita kena laju sikit lah. Tapi saya kalau boleh tak nak laju, tak faham. Kita slowkan sikit, insya-Allah lah. Tak apa, ada masa tu kita ni je cover balik. Okey, seterusnya tak apa kita skip Okey, yang ni senang, saya rasa senang je. Dia punya shortcut dia. Nampak je nun bertemu lari, kerja dia masuk jangan dengung, tu je. Dia masuk jangan dengung, tu je. Tak payah tengok tanda, tengok huruf. Okey, seterusnya kita pergi ke nombor 4, nombor 3. Sorry, patah balik nombor 3. Dia sama macam tadi, idgham bila gunah, sama je kan? Bila tadi tu, bila ni maksudnya tanpa. Ma'al ni maksudnya bersama. Bersama apa? Bersama gunah ni dengung. So, kerja dia dekat sini, sebelum kita nak kerjakan, kita kena tahu juga dia jumpa nun mati ni jumpa apa? Ya, mim, waw, nun. Yamun. Ingat yamun tuan-tuan. Yamun. Okey, so tanda bacaan dia tuan-tuan, tanda bacaan dia sama macam tanda bacaan dekat idgham bila gunah tadi, yang tadi tu, yang baru tadi, sama. Sebab tu saya minta jangan ikut tanda, nanti keliru. So ikut huruf. Tuan-tuan setakat ni nak kena hafal berapa huruf? Campur lari tadi dengan 4 ni kena hafal 6 huruf. So buatlah shortcut. Saya akan bagi contoh macam lari yamun. Okey, boleh tak ingat lari yamun? Lari yamun boleh? Lari yamun. So kalau lari, cara bacaan dia jangan dengung. Tapi kalau yamun ni cuma tambah balik iaitu masuk tu dah sama dah. Tadi masuk, ni masuk juga sama. 4 huruf. Cuma kena dengung je, tu je beza dia. Tu je beza dia tuan-tuan. So dekat sini nak ingat huruf ke nak ingat tanda? Cikgu Amran? Huruf. Betul. Sebab kalau kita ingat tanda nanti keliru, betul? Okey, seterusnya ingat huruf dah. Setakat ni 6 huruf kita kena ingat dalam nun mati. So kat sini cara bacaan dia kena dengung Dah masuk dengung. Macam mana kalau nak masuk tu macam ni.
Kalau makan, contoh dia ya, contoh ada yamun kan. Kalau ya, kita bagi contoh yogurt lah, yogurt kan. Ya kan yogurt kan. So, yang pertama sekali masukkan nun tu. Makan tu, n tu masukkan dengan ya. So, jadi makai yogurt. Sama macam tadi. Masuk je, makai yogurt. Lepas tu nombor 2 kena buat apa? Dengung. Macam mana nak dengung? Makai yogurt. Tu nombor 2 punya cara. So, gabung jadilah idgham ma'alunah tuan-tuan dan puan. Okey. Okey, kejap, ada yang baru nak ada yang request masuk. Puan Rashidah kita. Okey, tuan-puan Puan Rashidah. Okey, so kita teruskan pada huruf contoh kalau macam huruf mim pula. Huruf mim makan apa? Makan Maggi contohnya. Nombor 1 kita dah masukkan dia, makan Maggi. Nombor 2 dengung lah, dengung 2 rakaat. Makan Maggi. Itu semua contoh-contoh yang tuan-puan boleh praktis. Okey, so kalau dalam ayat yang kita nampak ni tuan-puan, tengok ni. Okey, dekat sini nombor 1 tadi min waliyin kan? Kan min waliyin kan? So nombor cara dia masukkan dulu. Min wali, nombor 2 gabung bagi dengung min waliyin. Macam tu cara dia. Okey, so ingat tuan-puan, cara tu kena tengok betul-betul nombor 1 dengan nombor 2. Okey, so baca dekat nun mati bertemu ya. Ai riba. Kalau gabungkan dengan dengung riba. Macam tu je tuan-puan. Cuba seorang-seorang siapa yang saya sebut ni boleh baca dulu. Okey, sekejap. Puan Siti Nur, boleh baca Puan Siti Nur nombor 3. Gabungkan, masuk dan dengung. Bismillahirrahmanirrahim. Mimman mana'a. Okey, terbaik. Okey, seterusnya masuk dan dengung. Puan Zana. Kathirun wa yahdi. Okey, terbaik, alhamdulillah. Masukkan berserta dengung nombor 3. Puan Syaifah Syah. Bala. Sorry, minta maaf tak jelas kot. Huruf lam saja tu tak jelas. Bala Apa dia? Bala, tersilap puan, minta maaf. Mana bala? Bukan bakar ni. Puan sebut bakar. Bala. Bakar. Oh, bala. Betul. Bala min rabbikum. Azim. Tak ada apa. Azim tu tinggi tau. Okey, betul. Semua bacaan okey, tak ada masalah. Ikut je step tu senang je. Kalau kita tak tahu step sebelum ni kan kita main macam maksudnya bukan kita lah. Orang banyak kalau tak tahu step dia main, yang dia tahu dengung je tapi tak tahu apa yang kita kena buat selain dengung tu kan. So kena masukkan. So 2 cara je. Nampak macam banyak tapi 2 je cara dia. So senang ke susah? InsyaAllah senang. Nanti kita buat latihan Okey, sekarang ni macam kita nak express sikit ni. Okey, yang ni nombor 5 tuan-tuan. Ada soalan tak? 15 sangat. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, nombor 5 tuan-tuan. Ready? Nombor 5. Nota terakhir untuk hari ni insya-Allah. Nanti soalan-soalan yang saya bagi, soalan-soalan yang saya bagi kat tuan-puan tadi, bukan soalan yang saya bagi. Benda-benda yang saya bagi kat tuan-puan tadi, macam benda-benda tambahan tu saya akan tanyakan balik dalam grup WhatsApp lah. Okey, nombor 5. Ini susah, paling susah tuan-puan. Dia dah lah susah nak kenal, susah nak bunyi. Tuan-puan, so kena beri perhatian sepenuh-penuhnya. Okey. Okey, first kali kita kena tengok tuan-puan, nampak saya pun nak ambil, nak tarik nafas dulu, nak terangkan tu. Okey, ni kenapa saya letak budak menyorok ni, sebab budak ni ibarat huruf nun, dia menyorok. Kalau menyorok janganlah baca dia, janganlah hi-kan dia, janganlah kita hello dia, jangan sebut dia. Macam tu biar dia nyorok seorang-seorang. So, bila nun bertemu dengan ada banyak ni, berapa huruf? 15. Tapi tuan-puan nak kena hafal ke tak? Kalau tuan-puan nak mengajar orang, hafal lah. Kalau tuan-puan nak belajar baca je, bagi saya, kita hold dulu. Daripada kenal huruf semua ni. Okey tuan-puan. Tuan-puan beri perhatian sebab saya pun macam nak sampaikan ni dia agak susah sikit lah. Okey, so bila nun mati bertemu ni, dalam Al-Quran, dalam Resam Usmani, dia dah mudahkan kita, dia letakkan tanda bacaan macam tadi tu. Nun mati tak bertanda, tanwin tidak selari. Sama dengan apa tadi? Sama dengan idgham bila, sama dengan idgham ma'an. Dua-dua sama. So, untuk tanwin tidak selari dengan nun mati tak bertanda ni ada 3 hukum. Tuan-puan campur-campur jadi pening kan. So, sekarang ni saya nak tanyalah. Nak kena ingat huruf ke nak kena ingat tanda? Kita nak tengok siapa-siapa lah. Puan Fatin cuba bagi suggestion. Nak kena ingat huruf ke nak kena ingat tanda? Okey, tanda Tanda huruf. Macam mana? Tanda ke? Maksudnya kita nak kenal ifah hakiki ni, kita nak kena tengok tanda ke nak tengok huruf? Huruf yang banyak-banyak tu, huruf yang ta, sa, jim, dal, zal tu. Semua tu. Tanda tak nampak pun Ustaz.
Ni tanda ni. Ni tanda kat bawah ni. 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 Dia sama dengan Nun tak bertanda. nun tak bertanda dengan tanwin tidak selari kan. Sama dengan idgham tadi. So tanda dia sama je macam tadi. Sama dengan idgham tadi. So akan nak tengok huruf ke? Nak kenal ifak hakiki ni, nak tengok huruf yang banyak-banyak ni ke nak tengok tanda? Tanda. Okey, tanda betul. Okey, tak apa. Jawab je dulu, yang lain boleh. Cik Khalid. Bapak selalu elak huruf yang tadi tu. Selain huruf yang tadi tu. Yang mun tu kan. Oh, nak tengok tanda. Lepas tu nak ni lah, nak tengok tanda. Lepas tu nak elak huruf yang tadi lah. Macam tu. Tak selalu elak huruf yang tadi je. Oh, faham. Lari. Apa dah lupa. sebab saya hafal Yarmalun saya hafal. Okey, untuk hari ni yang tadi tu kita ingat apa tadi? Kita ingat Yamun. Lari Yamun. Lari Yamun Okey, Yamun lah senang untuk hari ni kita ingat Yamun je lah So akak punya cara tu saya faham lah. Okey, so terusnya ada lagi seorang lah, siapa? Puan Hanifah. Boleh Puan Hanifah? Clear tak line tu? Puan Hanifah tak clear kan? Okey, Puan Rosnani. Nak tengok huruf ke nak tengok tanda? Polos Nani. Ada polos Nani? Ada. Saya tengok tanda Ustaz. Tengok tanda. Okey, tu je. Okey, tu je Okey, sekarang ni saya nampak macam jawapan Kak Fatin tu. Sebab apa? Kalau kita tengok huruf, boleh. Tengok huruf tu boleh, tapi kita macam baru nak belajar, susah. Kalau kita tengok tanda sahaja, nanti bercampur-campur dengan idgham tu kan? So, cara dia adalah tengok tanda tapi bukan huruf tadi tu. Lari Yamun kan? Lari apa tadi? Lari Yamun. Dia tengok tanda tapi bukan jumpa dengan lari Yamun. So, kalau dia bukan jumpa dengan lari Yamun, confirm jumpa dengan semua huruf ni. Itu cara dia. Betul tak Fatin cakap yang tu dia kan? Kan? Okey, anggap je lah. Okey, maknanya betul lah tu. Okey. Puan Siti Aisyah, betul tak? Kalau kita tengok tanda, tapi pastikan selepas tanda tu jangan jumpa lari Yamun. Betul tak? Puan Siti Aisyah. Sharifah Aisyah. Betul? Okey. Sebab macam saya biasalah kita kan saya pun dah ngajar lama, confirm lah saya tengok huruf terus, betul? Tengok huruf, tapi yang ni yang saya kongsikan ni untuk yang macam baru nak kenal, baru nak belajar, tengok tanda, lepas tanda tu bukan lari Yamun tadi. Itu confirm ifak dah. Confirm hukum ifak sebab tanda tu untuk 3 hukum je. Bila kita dah ingat lari Yamun tu, confirm dia ifak. So sekarang ni berapa huruf kita nak hafal? Daripada 29 huruf dalam Quran ni, berapa huruf je kita kena hafal? 6 je. Kita dah reject banyak huruf untuk kita kenal hukum-hukum ni. Tapi cara bacaan tu lah kena jaga. Okey, tu nombor 2. Okey, so cara bacaan yang paling penting. Untuk ifak ni, bila kita dah kenal dia, macam mana kita nak bunyi tuan-puan? First kali ikut step dia kadang-kadang kita belajar hukum tajuk ni tak ada step. Dia tak ada step nak bunyi dia tu. Nombor 1, jangan bunyi nun dengan tanwin. Contohnya, makan lah lagi. Makan tu sebab ada n dengan tanwin. Makan. Ada n. Sebab tu saya bagi contoh makan. Makan apa yang bermula dengan huruf ta? Ta tu macam ni lah. Ta tu macam apa ni? Ifak lah kan. T kan. Apa? Tom yum tak boleh. Dia macam tebal. So dia makan apa? Tahu Okey, makan tahu kan. Masa sebut makan tu akak babang, jangan bunyi n. So jadi macam ni. Maka tahu, nampak macam cacat sikit kan. Maka tahu. Buang n tu, buang. Jangan ingat dah. Lepas tu mesti ada di kalangan kakak yang kata ada je bunyi n tu selalunya saya dengar. Itu bukan n, itu dengung. Okey. Nombor 2, bila dah buang n tadi, dengungkan. So macam ni. Makan tahu. Dengung berapa rakaat? 2. Siapa yang tak boleh buat dengung, saya nak suggestkan cuba NG kan. NG je, NG. Terengganu InsyaAllah dengung tu boleh lah sikit-sikit So, bila dah dengung, makan tahu. Lepas tu dengung tu pula, dengung dah jadi dah. Dengung tu ikut huruf ta tadi. Kalau ta macam mana sebut ta kan? Ta nipis ke tebal? Nipis kan? So, kalau ta macam ni. Ta, bila kita sebut makan tadi, mulut kita memang nak pergi ke ta. Makan tahu. Sebab ada orang, bila dia nak sebut tahu tu, tapi dia pergi tebal kan. Contohnya, makan tahu. Dia dah betul dah. Nombor 1 dan 2. Tapi dengung dia tu tak ke huruf ta. Macam tu. Okey, nombor 2 contoh je. Macam makan apa lagi Kalau shin. Makan shampoo. Tak tahu shampoo. Pingsan. Makan sotong. Sot lah kita bagi huruf tebal Sotong. Sotong tu tebal Okey, so makan so. Cuba buang makan. Cuba buang n jadi makan sotong kan. Lepas tu dengung 2 rakaat. Makan sotong. Nombor 3 ikut sot tu. Makan sot. Sot tebal. Jangan ikut
TONG tu. Ini bahasa, ini ikut ni lah, ikut huruf hijaiyah supaya latihan. Okey. Sebab yang ni bukan apa, bukan tak berani. Maksudnya saya tak nak terus ke ayat Quran. Sebab apa? Sebab benda ni kena ada latihan dulu. Saya nak seorang-seorang, tuan-puan. Dalam ni dah ada contoh dah dekat atas tu, daripada huruf sa sampai huruf kaf tu. Cuba cari satu makanan yang kakak abang semua boleh contohkan, boleh bacakan macam saya baca tadi. Contohnya macam huruf jim. Makan jambu. Saya nak macam tu. Boleh saya bagi 1 minit, fikirlah huruf-huruf apa-apa daripada sa sampai kaf. Okey. Ta sampai kaf. Okey. Boleh 1 minit, pilih siap-siap. Kalau boleh saya nak ada yang pilih huruf tebal. Contohnya macam to. Kalau to ambil dah tom yam ke. Macam kof. Kof boleh kopi ke. Zo tebal. Do tebal. Yang o semua tebal. Kho. Pilihlah. Kalau boleh ada yang pilih tebal lah daripada 15 orang ni. Pilihlah 2 orang, 3 orang bolehlah pilih tebal. Tapi susah sikit lah tebal. Okey, kita mulakan dengan